Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat keridhaannya di dunia dan akhirat. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah azan dan kefarduan salat. Muslimin yang mulia, seruan azan sebelum mendirikan salat mula disyariatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dan mengerjakan solat Jumaat dan meninggalkan berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hikmah yang sebenarnya. Hal ini diperkukuhkan lagi dengan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadarat as-salah falyu'adzin lakum ahadukum." Yang bermaksud, apabila sampai waktu salat, maka hendaklah azan seorang daripada kamu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi radhiyallahu anhu menyatakan bahawa seruan azan mengandungi beberapa hikmah. Antaranya memberitahu akan masuk waktu salat, memberitahu tempat salat dan memanggil untuk salat berjemaah. Orang yang mendengar seruan azan disunatkan menjawab seperti diucapkan oleh muazzin. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar akan seruan azan, maka katakan olehmu seumpama apa yang dikata oleh muazzin. Riwayat Al-Bukhari. Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um menyatakan amat disukai mereka yang menyahut seruan azan walau di mana mereka berada, sama ada dalam keadaan suci atau berhadas, kecuali jika dia berada di dalam tandas. Pahala sunat bagi mereka yang mengucap seperti yang disebut oleh muazzin, dan juga pada seruan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita juga akan diberi kelebihan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala apabila menjawab seruan azan dan berdoa selepasnya, sebagaimana yang diriwayatkan, dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Sa'ad ibni Abi Waqqas Rasulullah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mendengar muazzin melaungkan azan kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan membaca raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulullah wa bil islami dina, akan diampunkan dosanya. Riwayat Muslim. Muslimin rahimakumullah,
Menurut para ulama, orang yang benar-benar beriman apabila mendengar panggilan azan, hatinya akan gemetar dan takut, terbayang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Segera menyahut seruan tersebut dan meninggalkan sementara urusan dunianya untuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan mereka yang tertutup hatinya dan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, suruan azan tidak sedikit pun mengetuk pintu hatinya untuk memenuhi panggilan ilahi. Ibarat kata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hatinya tertutup dari inayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dikatakan orang yang sombong dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang prihatin tentang tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sedia menunggu solat sebelum azan dikumandangkan. Sebagai contoh, kisah Sa'ad bin Al-Musayyab, seorang ulama tabi'in, ketika hampir ajalnya, datang anak perempuan yang menangis di sampingnya. Dengan keadaan lemah, Sa'ad berkata, "Wahai anakku, jangan kamu menangis. Demi Allah, selama 40 tahun ini tidak pernah seorang melaungkan azan melainkan ayah sudah berada di masjid." Maksudnya, Sa'ad sudah berada di masjid sebelum azan, bersedia untuk menunaikan solat secara berjemaah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, suara azan juga mengingatkan kita supaya jangan mencuaikan ibadah solat, kerana solat adalah ibadah pertama yang akan ditanya kepada kita di padang mahsyar kelak. Apakah kita di dunia menunaikan solat atau tidak? Apakah solat kita mengikut rukun dan syarat-syarat sahnya? Apabila solat itu diterima Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima amalan kita yang lainnya. Sebaliknya, apabila solat itu ditolak, tidak akan ditolak segala amal ibadahnya. Demikianlah pentingnya solat itu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Namir bin Sulaiman bin Salaimah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, soalan pertama yang akan ditanya pada seorang hamba ialah ibadat solat. Jika solatnya diterima oleh Allah, maka akan diterima seluruh amalannya. Dan jika solatnya ditolak oleh Allah, maka akan ditolak seluruh amalannya. Riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ini bermakna sekalipun seseorang itu sempurna puasanya, banyak zakatnya, sempurna hajinya, selalu bersedekah, menolong fakir miskin, berjasa kepada masyarakat dan negara, tetapi jika tidak mendirikan solat 5 waktu, maka seluruh amalannya tidak dapat menjadi bekalan untuk menolongnya pada hari kiamat akhirat kelak. Hadirin sekalian, marilah kita bermuhasabah diri. Tanyalah kepada diri kita sendiri, apa yang kita dapat dari solat ini? Sudah berapa lama kita melakukannya solat ini? Sudah berapa lama kita melakukan solat? Adakah kita khusyuk ketika menunaikan solat? Apakah solat kita itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sejauh manakah sempurna solat isteri dan keluarga yang menjadi tanggungjawab kita? Persoalan ini perlu kita ambil perhatian supaya kita dan seluruh ahli keluarga tergolong dalam kalangan ahli syurga di akhirat kelak. Hadis daripada Jabir radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya antara seorang lelaki kesyirikan dan kekufuran itu ialah meninggalkan solat. Riwayat Muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 ke 27 yang bermaksud, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah, gelisah, laki bakhil dan kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah, gelisah, dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil, kedekut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya, dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan dirinya daripada meminta, dan mereka yang percayakan hari pembalasan
dan mengerjakan amal-amal soleh sebagai buktinya, dan mereka cemas takut daripada ditimpa azab Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini, kelebihan solat dapat menghilangkan perasaan resah gelisah dan sikap bakhil kedekut. Oleh itu janganlah solat ditinggalkan, kerana solat dapat memberikan ketenangan jiwa dan menghapuskan penyakit hati. Jadi marilah kita tekun menunaikan solat. Surau kita ini pun 5 waktu, setiap waktu dipanggil azan untuk datang mengerjakan solat. Dan solat akan menghindarkan kita daripada pelbagai penyakit. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita hayati saranan berikut. Pertama, umat Islam hendaklah mendengar dan menjawab seruan azan serta melaksanakan ibadah solat dengan ikhlas dan khusyuk. Kedua, umat Islam hendaklah menyedari bahawa ibadah solat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan dalam apa jua keadaan. Ketiga, umat Islam hendaklah mendirikan solat dengan sebenar-benarnya, bukan semata-mata melepaskan kewajipan menunaikan solat seperti melepas batuk di tangga. Keempat, umat Islam hendaklah sentiasa memastikan diri dan keluarganya istiqamah dan melaksanakan perintah Allah, terutama beribadah solat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah segala solatmu dan peliharalah solat wusta. Berdirilah kerana Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah ayat 238. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal fastaghfiruh fa innahu wal ghafurur rahim.